Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan sambung lagi pelajaran kita dalam tindak bala redoks. Dan hari ini kita akan tengok tindak bala redoks dalam penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Sebelum tu kita tengok dulu perbezaan antara halogen dan juga halida. Jadi halogen ni kita dah tahu dia adalah daripada kumpulan 17, iaitu klorin, bromin, iodin. Dan ada lagi lah fluorin, astatin. Tapi yang biasanya yang kita buat ini adalah klorin, bromin dan iodin saja. Itu adalah halogen. Manakala halida dia terdiri daripada klorida, bromida dan juga iodida. Biasanya halida ni adalah kita gabungkan dengan ion positif daripada logam. So dia akan membentuk satu sebatian. Halogen ni adalah molekul. Molekul. Biasanya kalau klorin tu Cl2, Br2, I2, molekul. Manakala halida dia adalah ion. Halogen dia mempunyai warna, iaitu kalau air klorin berwarna kuning, air bromin berwarna perang, air iodin juga berwarna perang. Manakala halida dia tidak berwarna. Contoh larutan kalium klorida, larutan natrium iodida. So larutan ini tidak berwarna. Halogen akan menerima elektron membentuk ion halida. Jadi halogen contohnya Cl2, klorin Cl2 menerima 2 elektron membentuk ion halida, ion klorida. Manakala ion halida pula melepaskan elektron membentuk molekul halogen. Jadi oleh kerana halogen menerima elektron, so dia akan mengalami penurunan. Maka halogen adalah ejen pengoksidaan. Manakala halida, oleh kerana ion halida melepaskan elektron, so ion halida akan mengalami pengoksidaan. Jadi ion halida merupakan ejen penurunan. Itu adalah perbezaan antara halogen dan juga halida. Halogen dan halida. Daripada bawah ke atas. Bawah ke atas maknanya daripada iodin ke klorin. Jadi saiz atom berkurang. Maknanya saiz atom klorin adalah lebih kecil berbanding dengan bromin dan juga iodin. Tadi kita tengok halogen akan menerima elektron. Jadi kecenderungan menerima elektron meningkat. Maknanya klorin lebih mudah untuk menerima elektron. Jadi klorin adalah ejen pengoksidaan yang paling kuat, manakala iodin adalah ejen pengoksidaan yang paling lemah. Kalau halida pula, daripada atas ke bawah, maknanya daripada ion klorida kepada ion iodida, kecenderungan untuk melepaskan elektron meningkat. Jadi siapa yang lagi senang untuk melepaskan elektron? Ion iodida lebih mudah untuk membebaskan elektron berbanding ion klorida. Jadi ion iodida adalah ejen penurunan paling kuat, manakala ion klorida adalah ejen penurunan yang paling lemah.
Jadi bila melepaskan elektron, maksudnya dia akan mengalami pengoksidan. So, dia adalah ejen penurunan. Okey, penerangan Okey, halogen yang lebih elektronegatif menerima elektron dan bertindak sebagai ejen pengoksidan. Okey, jadi yang lebih elektronegatif, kalau cikgu tanya antara klorin dan juga iodin, yang mana lebih elektronegatif? Okey, yang lebih elektronegatif adalah klorin. Okey. Okey, jadi halogen yang lebih elektronegatif mengalami penurunan untuk membentuk ion halida. Okey, contohnya Cl2 menerima elektron, okey, menghasilkan ion klorida. Okey, ion halida yang kurang elektronegatif melepaskan elektron dan bertindak sebagai ejen penurunan. Okey. Ion halida yang kurang elektronegatif mengalami pengoksidaan sebab dia melepaskan elektron tadi untuk membentuk molekul halogen. Okey, contohnya iodida. Okey, iodida melepaskan elektron, okey, membentuk halogen. Halogen ni adalah I2 ni, okey. Okey, jadi halogen yang lebih elektronegatif boleh menarik elektron daripada halida yang kurang elektronegatif. Halogen yang lebih elektronegatif menyesarkan halogen yang kurang elektronegatif daripada larutan halidanya. Okey. Okey, kita tengok. Okey, contoh tindak balas antara bromin, air bromin ni adalah halogen sebab dia Br2. Okey, bertindak balas dengan kalium klorida. Okey, klorida dekat sini menunjukkan dia adalah halida. Okey, kita tengok dulu, tentukan dulu antara bromin dengan klorin yang mana lebih elektronegatif. Okey, kalau ikut susunan tu, klorin, bromin, iodin. Okey, yang paling atas sekali adalah klorin. Okey. Okey, jadi di sini boleh ke bromin menyesarkan klorin? Okey, klorin ni daripada kalium klorida. Okey, jadi antara klorin dengan bromin yang mana lebih elektronegatif? Klorin lebih elektronegatif. So, boleh tak dia menyesarkan klorida? Okey, bromin ni menyesarkan klorida daripada kalium klorida. Okey, jawapannya tidak boleh. Okey. Okey, kalau klorin, okey, halogen ni, kalau klorin dengan bromida. Okey, klorin dengan bromin. So, klorin boleh tak menyesarkan bromin? Okey, jawapannya boleh. Okey, sebab klorin lebih elektronegatif daripada bromin. Okey, kalau bromin dan juga iodin. Okey, iodida kat sini, iodid. So, bromin boleh tak menyesarkan iodin? Jawapannya boleh. Okey, sebab bromin lebih elektronegatif daripada iodin. Okey, kalau klorin dengan iodin, boleh tak? Boleh. Iodin dan juga bromin, jawapannya tidak boleh sebab iodin kurang elektronegatif daripada bromin. Okey, kita tengok contoh eksperimen. Penyesaran iodin oleh klorin daripada larutan kalium iodida. So, kita ada air klorin kat sini dan dalam ni adalah larutan kalium iodida. Okey, jadi kalau kita tengok klorin lebih elektronegatif daripada iodin kat sini. Okey. Okey, so larutan tidak berwarna kalium iodida menjadi perak. Okey, kalium larutan tidak berwarna kalium iodida menjadi perak. Sebab kita tengok tadi, kalau dia dalam bentuk halida, dia tidak berwarna. Okey, menjadi perak. Okey, iodin terbentuk. Okey, sebab apa iodin terbentuk? Sebab klorin tadi dia sudah menyesarkan iodin. Okey, iodin daripada kalium iodida. So, kita akan dapati iodida ini dia akan bertukar menjadi
halogen, iaitu daripada iodida dia akan jadi iodin. Okey, sebab itulah larutan itu bertukar menjadi perang disebabkan oleh kehadiran iodin. Okey. Okey, kita nak tentukan betul ke tidak iodin yang terbentuk. So ini adalah ujian pengesahan untuk iodin. Okey, apabila beberapa titis larutan kanji ditambah, larutan bertukar dari perang kepada biru tua. Okey, mendakan biru terbentuk apabila larutan kanji ditambah mengesahkan kehadiran iodin. Okey, kalau kita tengok tadi, okey, ulang kaji sikit Okey, pengoksidaan logam melepaskan elektron menghasilkan ion positif. Okey, ini pengoksidaan. Anion, ion negatif melepaskan elektron menghasilkan molekul. Okey, anion tadi adalah iodida. Okey, dia melepaskan elektron menghasilkan molekul. Jadi molekul tu adalah iodin. Okey. Okey, penurunan. Ion positif menerima elektron menghasilkan atom logam ataupun molekul. Okey, molekul menerima elektron menghasilkan anion. So, molekul dalam eksperimen kita tadi adalah klorin. Menerima elektron menghasilkan anion, ion klorida. Okey. Okey, penerangan. Okey, tadi air klorin dan juga kalium iodida. So, ion iodida iaitu anion mengalami pengoksidaan. Sebab apa? Anion ni tadi, ion iodida kehilangan elektron untuk membentuk molekul iodin. Okey, jadi persamaan setengah dia 2I- menghasilkan I2 tambah dengan 2E. Okey, molekul klorin mengalami penurunan. Sebab apa? Molekul klorin menerima elektron untuk membentuk ion klorida. So, persamaan setengah penurunan Cl2 tambah 2E menghasilkan 2Cl-. Okey, kalau kita gabungkan persamaan ion dia, okey, Cl2 tambah 2I- menghasilkan 2Cl- tambah dengan I2. Okey, jadi klorin telah menyesarkan iodin daripada larutan kalium iodida. Ion iodida telah menurunkan molekul klorin. Ion iodida adalah ejen penurunan. Okey, klorin telah mengoksidakan ion iodida. Klorin adalah ejen pengoksidaan. Okey, kalau tadi kita dah nampak dah, okey, air bromin dan juga air iodin, dia warna dia sama, betul Okey, jadi kita boleh bezakan antara bromin dan iodin dengan menggunakan larutan 111 trichloroethana. Okey, 111 trichloroethane. Okey, jadi kalau klorin dalam warna dalam larutan aqueous, maknanya biasa je sebelum kita tambahkan dengan 111 trichloroethana. Okey, dia adalah kuning pucat ataupun tanpa warna. Tapi kalau kita dah tambah pun warna dia masih lagi sama. Okey. Okey, kalau bromin dia warna perang ataupun perang kekuningan. Okey, kalau dia tambah dengan 111 trichloroethane, okey, warna dia masih lagi sama iaitu perang ataupun perang kekuningan. Tetapi kalau iodin, kalau berada dalam trichloroethane, dia akan menjadi warna ungu. Okey. Okey, dua lapisan terbentuk, halogen yang bercampur dengan 111 trichloroethane yang lebih tumpat akan berada di bawah larutan aqueous yang berada di atas. Okey, jadi dia akan membentuk dua lapisan. Jadi lapisan yang 111 trichloroethane tu, kalau dia ada iodin, dia akan membentuk larutan yang berwarna biru. Warna ungu, sorry. Okey. Okey, contoh soalan. Okey, contoh soalan. Okey, contohnya kita ada air bromin dekat sini dan juga larutan kalium iodida. Okey, jadi antara bromin dengan iodin, bromin lebih elektronegatif.
Okey, jadi bromin lebih elektronegatif daripada iodin. So, molekul bromin, ini adalah halogen. Halogen akan menerima elektron. So, molekul bromin menerima elektron membentuk ion bromida. So, Br2 tambah 2E menghasilkan 2Br minus. Jadi, molekul bromin mengalami penurunan. Okey, air bromin berfungsi sebagai ejen pengoksidaan. Okey, manakala ion iodida, ion iodida melepaskan elektron membentuk iodin. Okey, 2I- menghasilkan iodin, I2 tambah dengan 2E. Ion iodida mengalami pengoksidaan. Kalium iodida adalah ejen penurunan. Kalau awak nak tulis kat sini ion iodida adalah ejen penurunan pun boleh juga. Okey, dia punya persamaan ion, maknanya kita keseluruhan kita gabungkan. Okey, kita mula-mula kita tengok dulu. Sini ada 2 elektron. Sini pun ada 2 elektron. So, tak perlu buat apa-apa lagi. Kita potong saja. Kita cancel je elektron dia. Kita gabungkan Br2 tambah dengan 2I-. Okey, Br2 tambah 2I- menghasilkan 2Br- tambah dengan I2. Okey. Okey, itu saja untuk pelajaran kita pada kali ini. Okey, sila lengkapkan modul. Okey, muka surat 118 sehingga 121. Okey, terima kasih.